Kemunculan agama Hindu di Malaysia. Di Malaysia, pengaruh agama Hindu telah tersebar lebih awal berbanding agama Islam. Buktinya, pengaruh Hindu dan bahasa Sanskrit dapat dikesan di dalam bahasa Melayu, kesusasteraan dan kesenian. Penyebaran pengaruh Hindu di tanah Melayu mula dipelopori oleh Kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Peninggalan Candi Lembah Bujang di muara Sungai Kedah yang mempunyai ciri Hindu adalah contoh bukti masyarakat Kedah Tua pernah menganuti agama ini. Ia juga menunjukkan bahawa proses penghinduan atau Indianisasi berlaku di utara tanah Melayu. Terdapat 4 pendapat yang berbeza daripada sejarawan mengenai cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara. Pendapat yang pertama, peranan golongan kshatriya atau tentera. Pendapat ini menyatakan bahawa pembentukan tanah jajahan Takluk oleh golongan penakluk dari India bertanggungjawab menyebarkan kebudayaan India. Pendapat yang kedua, peranan golongan Vaisya atau pedagang. Kegiatan perdagangan dikatakan sebagai faktor utama penyebaran kebudayaan India di Asia Tenggara. Pendapat yang ketiga, peranan golongan Brahmin atau pendeta. Pendapat yang keempat, peranan masyarakat tempatan menyerap atau mengambil aspek-aspek kebudayaan India yang menarik dan kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan. Lamb 1954 telah mengemukakan beberapa peringkat perkembangan kebudayaan di Lembah Bujang dan kawasan sekitarnya yang akan menunjukkan penyebaran agama Hindu sendiri. Yang pertama, peringkat perkembangan awal pengaruh Buddha. Peringkat ini bermula pada abad ke-4. Kawasannya meliputi Bukit Meriam, Bukit Kores dan sekitar tepi pantai. Agama Buddha dibawa masuk melalui aktiviti perdagangan. Banyak candi dibina dan ditemui di kawasan-kawasan ini. Yang kedua, peringkat kegemilangan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga ke-9, Lembah Bujang berada di bawah naungan Kerajaan Sriwijaya. Lembah Bujang juga turut berkembang sebagai pusat perdagangan dan perkembangan agama Hindu di Nusantara kerana kedudukannya yang berdekatan dengan Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, peringkat Pangkalan Bujang. Peringkat ini merangkumi abad ke-10 hingga abad ke-11. Lembah Bujang telah mencapai taraf pelabuhan entry port. Agama Hindu telah berkembang dengan pesat ke kawasan Matang Pasir, Merbuk, Batu Lintang dan Tikam Batu. Akhir sekali, peringkat Kuala Muda. Peringkat ini berlaku pada abad ke-14. Perubahan muara Sungai Muda telah menyebabkan perkembangan kebudayaan dan keagamaan semakin malap. Candi-candi Hindu mula banyak dibina di kawasan pedalaman. Pengasas agama ini tidak diketahui. Perkataan Hindu ini datang daripada perkataan Hindu, iaitu nama tempat tamadun kaum Hindu bermula penduduknya yang digelar sebagai Hindu dan lama-kelamaan ia berubah menjadi Hindu. Nama betul bagi agama ini adalah Vedani, yang bermaksud orang yang diberi Veda atau pengikut Veda. Di samping itu, melalui ajaran dan kepercayaan asas agama Hindu, ialah Tuhan hanya satu.
Asas yang dimaksudkan sebagai nyawa yang ada dalam semua kehidupan termasuk binatang dan sebagainya. Hal ini dikatakan demikian kerana Tuhan yang menentukan semua berlaku pada alam sekitar kita. Selain itu, Tuhan juga memerintah dan mengoperasikan alam ini melalui dewa-dewi yang ditugaskan. Terdapat 3 dewa yang diberi keutamaan dalam agama Hindu, iaitu Brahma yang bermaksud pencipta, Vishnu bermaksud penjagaan, dan Siva bermaksud membawa tuah. Keluarga yang berbuat baik akan masuk ke syurga, manakala manusia yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Seterusnya, upacara dan penyembahan haruslah mempunyai bakti, iaitu kepercayaan, taat dan cinta kepada Tuhan. Setiap umatnya hendaklah berkria, iaitu berpuasa dengan membuat yoga, meditasi dan bertapak. Jnana yang dimaksudkan sebagai belajar kitab suci dan mendengar yogi dan parsa. Karma juga dapat membantu orang yang miskin dan kurang upaya dan mengajar sesama manusia tentang Tuhan dan cara hidup yang betul. Akhir sekali, larangan dalam agama ini ialah dilarang untuk makan daging atau bahan dari badan binatang. Selain itu, dilarang juga minum arak dan bahan yang mudah mabuk. Kesimpulan, perkembangan agama Hindu di Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pembentukan negara kita. Dengan kefahaman dan pegangan agama ini, masyarakat yang majmuk dan saling menghormati wujud walaupun berlainan agama. Selain itu, dengan pengaruh agama Hindu, Malaysia menjadi kaya dengan pelbagai budaya dan hidangan tradisi. Sehingga hari ini, masyarakat Malaysia hormat kepada setiap agama yang dianuti yang mengajak kepada kebaikan. Sememangnya, agama Hindu ialah menjadikan Malaysia negara yang unik kerana mampu hidup aman bersama dengan masyarakat yang terdiri daripada latar belakang yang berbeza.